sebelum kita mulakan kelas kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatika wa yassir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, kita akan teruskan Okey, yang ini kita tengok sekali lalu, adakah awak telah memenuhi? Okey. Tengok satu-satu Okey, apa lagi kat sini? Label 3 pandangan. Okey. Di sini saya nak sentuh sikitlah. Masa awak buat lakaran, walaupun hanya melakar, labelkan sekali lah. Okey, cara melabel tu. Dan bila sampai dekat bahagian melukis, kaedah melabel awak kena follow exactly macam yang dah pun kita praktikkan dalam kelas lah. Macam mana cara kita nak menulis nama, macam tu jugalah cara kita nak melabel. Ada soalan di situ? Jelas? Any comment? Ada yang tak faham ke? Tak ada Diam je. Awak ni betul lah. Okey, hari ini kita akan tengok kaedah untuk melukis. Saya andaikan lakar plan lantai pandangan hadapan, pandangan sisi kanan atau sisi kiri, awak dah clear. Sekarang ni tengah proses untuk finishing sahaja. Okay, tolonglah you help yourself. Okay, sebab saya tak dapat nak bantu awak lah. Saya akan bantu sekadar yang secara inilah. Okay, you boleh tanya, kita akan jawab lah. Tapi kalau awak tak buat pada part awak, markah 50 tak akan dapat lah. So help yourself. Okay, kita akan tengok untuk bahagian B. Okay, sekarang kita dalam proses untuk melukis. Lakar dah habis. We just put aside. But we still need the lakaran for our reference. Kita masih perlukan lakaran ketiga-tiga tu untuk kita jadikan sebagai rujukan sebelum kerja-kerja melukis pada halaman 8. Clear Okey. Yang pertama sekali awak diminta untuk lukiskan plan lantai, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi kanan ataupun sisi kiri. Kenapa dia kata atau? Sebab you boleh lukiskan kedudukan plan lantai awak pada belah atas kiri ataupun sebelah kanan. Up to you. Understand? Dia tak semestinya belah kanan sahaja, atas kanan sahaja. Lagi orang lain buat belah atas kiri, dia kata salah. And then dia kata yang dia punya salah padam pula. Tak ada. You can choose mana-mana kedudukan yang you rasa suitable for you, you just let it go. Okay, kalau awak rasa pandangan atas tu sesuai, kedudukan dia berada di sebelah kanan atas, so proceed lah. Understand Sebab tu dituliskan di sini sisi kanan dan sisi kiri. Okay, and then kita tengok lagi skala yang kita gunakan 1/100 ini pun telah dijelaskan pada awak sebelum ni. Okay, beserta simbol piawai seni bina. Simbol piawai seni bina awak boleh rujuk pada buku teks. Okay, dalam buku teks kita gunakan simbol yang diberi. Jangan you add up with another kind of a symbol from other resources. Tak nak. Okay, kita tak nak you campur adukkan. Just make this one as your reference. Okay, your major reference. Clear Okay, yang kedua, label semua ruang pada plan lantai secara teknikal punya tulisan. Mesti ada 2 garisan panduan. Clear Tolong take note Jangan dengar sahaja. Okay, and then yang ketiga. Yang ketiga, awak dikehendaki untuk lukis sekurang-kurangnya 2 unit simbol tingkap pada pandangan hadapan dan pada pandangan sisi kanan atau sisi kiri. Okey, di sini apa yang saya nak sarankan ataupun advice pada awak adalah, okey, walaupun dia minta dekat kita sekurang-kurangnya 2. Faham Kalau ada soalan terus tanya je, jangan simpan. Okay, you can just stop me, you can interrupt. I don't mind. Okay, dengar betul-betul
lukis sekurang-kurangnya 2 unit simbol tingkap. Dia minta sekurang-kurangnya 2. My advice is you can just provide you just top up another 2 units. Okay? So in this case awak akan dapat 4 unit tingkap. Isn't it clear for you? Isn't it clear? Clear. Jelas semua jelas Walaupun dalam soalan sekurang-kurangnya 2, tapi this is my advice for you. You just provide 4. You nak buat 5 pun tak ada masalah. Tapi nasihat saya adalah 4. Understand or not? Okay. So dekat mana you nak allocatekan ke 4-4? Mungkin pada pandangan hadapan sahaja tak cukup untuk awak tonjolkan, untuk awak lukiskan simbol-simbol tingkap berkenaan. So, dalam kes ni awak boleh settlekan dia dengan cara you can just provide pada pandangan sisi kanan atau sisi kiri awak. Dia tak ada mention ataupun dia tak ada fixkan dekat awak pada pandangan hadapan wajib ada 2, wajib ada 1. Tak ada. It's up to you. As long as we as the kita sebagai cikgu nak marking, kita akan kira bilangan simbol tingkap awak ada berapa. Top up lah untuk kedua-dua pandangan yang awak sediakan. Boleh jelas di situ? Boleh Clear So kalau kata you nak letak 2 di sebelah pandangan sisi kanan atau sisi kiri, and then another 2 lagi you nak letakkan pada pandangan hadapan pun okey. Kalau you nak letakkan 3 unit simbol pada pandangan hadapan, 1 pada pandangan sisi kiri atau kanan juga tak jadi masalah. Ataupun you nak letakkan ke-4-4, tapi saya rasa ke-4-4 pada satu pandangan saya rasa kurang sesuai lah. Sebab saiz rumah awak tak besar mana. Okay, awak cuma ada keluasan 16,000 kali 12,000. Itu awak kena ingat lah saiz yang diberikan pada awak. And then we have to squeeze our building, okay, specialize for our house. Kita nak build up kita punya dinding, mestilah kurang lagi daripada saiz itu. Kita akan tolak mana? Sat lagi kita akan tengok. Boleh jelas Okay, yang ketiga jelas. Okay, yang keempat, lukis sekurang-kurangnya 2 aras. Ini pun telah pun dijelaskan pada awak sebelum kerja melakar awak dululah. Okay, aras ketinggian bumbung yang berbeza. Top up lagi, apa dia? Bukan hanya sekadar 2 aras ketinggian bumbung yang berbeza, tapi disebutkan dekat situ kalau you perasan berbeza jenis. Okay, kita belajar 3. So we can choose either 2 lah dari 3 ini. Sama ada tebel layar, awak suitkan dia dengan limas ataupun you nak suitkan dengan limas Belanda. Itu terserah awak. Tapi tak boleh, awak dah ada sekurang-kurangnya 2 aras ketinggian bumbung, tapi awak implement ataupun awak applykan dalam lukisan hanyalah tebeng layar. Dua-dua tebeng layar tapi 2 aras ketinggian yang berbeza. Kita tak nak. Kita nak 2 ketinggian berbeza, 2 jenis bumbung yang berbeza. Isn't it clear? Clear. Clear Okay, good. So kita akan tengok yang seterusnya. Okay, ini pun Cikgu, telah Ya. Kan cikgu kata buat 4 tingkat kan? Ya. Kiranya tingkat tu kalau semua jenis sama boleh? Nanti kita akan tengok simbol dia. Kita tengok apa yang dikehendaki pula. Sekurang-kurangnya sekarang awak dah tahu dah. Awak kena sediakan 4. Saat lagi kita akan perincikan apa jenis tingkap tersebut. Boleh? Boleh Boleh. Boleh Khairil lah. Okey. Okey, yang ini pun telah pun dijelas pada awak. So you tengok balik. Benda ni memang info yang sangat-sangat penting pada awak. Okey. Dinding bata berlepas 150 tebal berlepas di kedua-dua belah pun kita nak tengok macam mana cara kita melukis dinding bata berlepas. Okey Okey. Kita tengok sedikit lah. Tadi Khairil ada tanyakan tingkap. Nampak Okey. Tingkap merujuk pada item 11 dan item 12. Nampak Okey. Tingkap di sini dia tak ada mention pada kita jenis tingkap apa. Perasan tak?
kecuali pada tingkap item 11 sahaja. Nampak tak? Item 11 yang ini. Tingkap itu dia nyatakan siap-siap tingkap ram kaca tetap, di mana tingkap ini spesifiknya hanyalah pada bilik air. Nampak tingkap ram kaca tetap pada bilik air. Jika sekiranya bilik air yang awak sediakan, kedudukan dia berada pada pandangan sisi kanan atau sisi kiri, atau berada pada pandangan hadapan sekalipun, awak kena tunjukkan. Kalau boleh tolong tunjukkan simbol bagi tingkap ram kaca tetap pada pandangan sama ada yang sisi ataupun hadapan awak. Nampak tak? Walau awak kata tingkap awak berada di sebelah belakang, contohlah bila sebelah belakang bilik air, tingkap tu kita tak dapat nak tonjolkan pada pandangan hadapan dan pandangan sisi. Am I right? Betul? Betul tak? Betul. Betul. So you nak buat macam mana? You terpaksa ubahlah supaya bilik air awak nampak tingkapnya pada sisi atau hadapan. Di sebelah belakang mungkin awak sediakan untuk bilik air yang sebelah dengan dapur. Okey, tak ada masalah. Tapi ada satu lagi bilik air di mana bilik air ni adalah attach dengan bilik tidur utama. Nampak tak? Jadi, why not you gunakan bilik air ni untuk ditonjolkan sama ada di sisi ataupun di hadapan pandangan kita. Clear? So awak dah satu kategori ataupun satu jenis tingkap ram kaca tetap yang perlu kita tunjukkan dalam pandangan hadapan. You jangan tanyalah pandangan plan macam mana pula. Pandangan plan for sure akan ada sedetail-detailnya di sekeliling. Okey, sekeliling kawasan rumah awak, termasuklah ruang-ruang yang awak labelkan tu mestilah dalam keadaan terperinci mengikut kejuruplanan. Nampak? Sekarang awak ni dah jadi macam arkitek. Okey, arkitek developer nak design satu-satu rumah, dia nakkan kedudukan rumah dia, kedudukan ruang dia berada sedemikian rupa. So awak kena pretend lah awak tu sebagai arkitek ataupun developer ke whatever and so tu, okey, supaya bila awak nak jual rumah ni pastinya akan dapat permintaan yang cukup baik lah. Kenapa? Sebab you ada kriteria yang orang lain mungkin tak ada. Okey, kriteria pada awak mungkin menarik, tingkap awak macam ni, ciri-ciri ni, contoh. Okay. Tapi kalau tengok spek yang ini, dia lebih kurang sama je lah. Cuma sekarang kita tekankan dari segi ketepatan dan kebersihan awak, kejituan. Nampak tak? You kena jaga betul-betul kebersihan waktu awak melukis. Saya remind awal-awal. Sebab bila mana dia melibatkan skala 1/100, maka drawing awak akan jadi terlampau halus. Double line dia pun duduk berhampiran. Just gap within 1 mm macam tu sahaja. Nampak You dah boleh overview sedikit apa yang akan awak buat dalam lukisan yang sebenar. Sebelum ni awak melakar. Sekarang kita dah nak turunkan dia sebagai lukisan. Di mana dalam lukisan ni dia akan jadi lebih terperinci, kena jaga betul-betul kebersihan, kena jaga dia punya kejituan, ketepatan. Boleh Okey, back to soalan Khairil tadi, tingkap jenis apa? Disebabkan pada item 12, dia tak nyatakan sama ada tingkap tu adalah tingkap jenis apa. So awak boleh buat pemilihan sama ada you nak buat tingkap berensel kiri ke, you nak buat tingkap berensel kanan ke, it's up to you. Ambil yang paling mudah, yang tak menyulitkan awak. Understand or not? Boleh faham itu? Boleh. Boleh faham Okay, good. Okey, di sini dia ada, saya pergi pada item 11 Item 11, 600 mm kali 400 mm, satu unit, okey, 2100 dari aras lantai. Sekejap lagi kita akan perjelaskan apakah maksud 600, 400, 2100 dan juga 600, 1200, 900.
Understand? Boleh faham Okey, kita akan pergi pada tingkap ni sat lagi. Okey, sambil tu tak apa, nanti kita patah balik ke pintu pula. Kita tengok untuk tingkap. Fokus kita untuk tingkap terlebih dulu. Okey, kita ada berapa? 600 kali dengan 400, 2100 dari aras lantai. And then kita ada 600, 1200, 900 dari aras lantai. Okey, yang 2100 tu bilik air. Kita akan tengok perbezaan kedudukan tingkap. Okey, kita tengok kejap Okey. Boleh nampak tak di sini? Boleh nampak jelas? Nampak. Paparan? Boleh nampak Sekejap. Okey. Okey, fokus saya pada sekejap sebelum saya sekejap saya nak highlightkan kawasan sekejap. Okey, yang kita nak tengok adalah tadi kita ada sebutkan tingkap ram kaca tetap, kita tak tunjuk lagi di sini. Tak ada contoh tingkap ram kaca, tapi boleh. Nanti saya andaikan yang ini adalah tingkap ram kaca tetap. Okey. Kita tengok pada ini. Inilah pula. Oh no. Okey. Kita tengok pada 900. Nampak tak? 900. Okey, 900. Sekejap Sekejap. Okey, boleh nampak tak 900 di sini? Dia macam blur sikit dekat saya lah. Tapi pada paparan awak nampak jelas? No, bukan maksud jelas. Maksudnya nampak tak angka 900 tu? Dari aras lantai. Fokus saya nampak clear Boleh Walaupun tak jelas. Okey Okey, sekarang ni saya nak fokus pada kedudukan 900 dari aras lantai. Nampak Okey, sebelum tu saya lorekkan sedikit. Kenapa nak bagi nampak clear je? Okey, yang line hijau ni, nampak ni line hijau ni bukan garisan aras lantai dia lagi. Nampak Boleh faham tak maksud saya? Okey, aras lantai kita ambil dari ukuran 100 mm daripada aras ni, aras apa ni, konkrit awak tu yang di sebelah luar. Nampak So bila dalam rumah dia naik, dia up lagi split level, dia ada split level, up lagi 100. Pada drawing awak dia akan jadi 1 mm sahaja. Nampak tak? Just a very tiny line. This one also consider as a berapa semalam? 150 ke 100? 100 sekejap. Mana dia? Kosong. 1? 50. Aras lantai 100. 100. Ni 100? Nampak ni? Tinggi apron konkrit 100 mm tebal yang kali hijau tadi, and then aras lantai up lagi 100 mm. Boleh Okey, so kita punya ukuran yang sebenar yang perlu awak draw, yang perlu awak lukis hanyalah 1 mm dan 1 mm. Ketebalan yang hijau 1 mm, up lagi 1 mm. Barulah kita akan start untuk ambil ukuran 900. Clear? 900. Okey. So saya kecilkan sedikit. Okey, tengok balik. Sekejap Line dia tak follow. Okey, kita buang. Okey. Tadi awak dah nampak dah 900 di situ. So sekarang nampak tak tingkap yang ada di sini? Tingkap ni adalah pada bahagian luar, paling bawah dia, eksternal dia. Frame dia. Nampak tak? Dia punya ketinggian. Jelas sebab saya tak nak awak
konflik sekali lagi bila sampai dekat bahagian bukaan ruang tingkap pada plan. Dia berbeza. Tahun ni macam tu dia punya penilaian. So saya kena explain awak tu betul-betul lah sekejap Saya cuba lukis sedikit kat sini. Let's say okay, katalah yang ini saya nak lukis di contoh lah Ini adalah sekejap. Saya ambilkan okay. Okay, katalah ini tingkap kita. Tingkap Saya ada tingkap paling eksternal tingkap saya tu. Okay, di dalam ni you akan buat simbol-simbol dia lah. Understand? Boleh faham jelas And then katalah yang line ini adalah saya bagi tebal sikit line tu. Katalah di sini adalah saya punya line. Saya akan padam. Okay, line tu adalah saya punya aras lantai dah. Nampak Boleh faham? So, saya punya ketinggian, okay, ketinggian dari aras lantai yang dalam rumah tu, ni bukan yang dekat konkrit tertulang awak. Ini yang di luar. Okay, dari sini, ni dari sini, okay, pergi ke sini, ukuran dia adalah 900. Nampak tak? Boleh jelas tak di situ? Jelas. Jelas So ukuran ni akan jadi di sini. 900. Belum lagi nak lukis simbol tingkap. Hanya nak tentukan dia punya location ataupun kedudukan tingkap kita. Boleh jelas di situ. Ini dari segi ketinggian, bukan kelebaran. Jangan confuse. Dari segi ketinggian, kita akan ambil ukuran dari aras lantai ke frame tingkap yang paling luar. Maksud dia, tingkap awak kalau saya just roughly lukis, saya akan dapat, saya akan lukis di dalam ni lah. Lepas tu saya akan buat butiran-butiran dia lah, mengikut simbol yang betul. Understand? Boleh faham lokasi tingkap kita. Jelas? Hopefully jelas Jangan ada yang masih lagi terkeliru ke. Sebab kita dah nak hands on. Kita dah nak melukis. Kita tak nak lagi ada masalah. Okey, sekarang ni saya nak perjelaskan pula 1200. Nampak 1200 adalah merujuk pada ni tinggi tingkap kita. Berapa dia punya height. So height dia kita sukat dari sama juga kes daripada external tingkap, okay, daripada external ke sini. Ukuran dia adalah 1200. Ni di sini, okay, and then kita ada sini pergi ke sini. Ini adalah ukuran tinggi tingkap kita. Boleh faham? Dari segi kelebaran, saya akan jelaskan masa dalam plan lantai. Ini kita ambil dari segi ketinggian dari aras lantai. Okay. And then saiz ketinggian tingkap kita berapa. Understand? Boleh faham? Boleh jelas ke di situ? Boleh. Boleh faham Okay, good. And then kalau you patah balik tadi, you tengok kalau you perhatikan tingkap pada bilik air, okay, dia minta pada kita, kalau boleh awak bacakan balik, tak apa, saya patah balik kat sini, kita tengok balik. Benda ni memang rumit sedikit lah. Kena sabar, okay. Saya nak pergi pada tingkap ram kaca tetap, okay, saiz dia tolong ambil maklum, ni ni 600 kali 400, okay. 600 kali 400 and then dari aras lantai dia adalah 2100. Okey, apa maksud di situ? Maksud dia 600, okey. 600, okey, yang ini kebetulan ada. Kalau yang ini dia jadi berapa? Satu ni adalah 600, kalau keseluruhan dia adalah 1800 lah. Boleh faham So, bila sebut 600, maksud dia,
Okey, maksud dia apa? Saya kecilkan sedikit. Sekejap Cikgu kalau nanti buat lukisan pun dia kena buat ukuran tu lah. Ukuran awak tak perlu mendimensikan. Awak just sukat sahaja. Awak tak perlu dimensikan ukuran. Boleh jelas? Boleh faham Meryl? Ya, ya faham. Boleh Okey, saya letak ke tepi sekejap boleh tak? Letak tepi sekejap Okey, sekarang saya nak cuba melukis. Okey. Ni katalah ini adalah saiznya adalah 600 kali 400. So 600, anggaran saya lebih besar sedikit, 400. Ini untuk tingkap ram kaca yang tetap tadi tu di bilik air. Okay, and then let's say saya lukiskan di sini adalah ni saya lukis double line siap-siap lah. Sekejap. Okay, let's say I'm just having this one. Okay, katalah yang ini adalah lantai konkrit di sebelah luar awak tu kan. And then saya lukis as a dotted line. Boleh faham tak? Awak tak perlu dotted line. Saya nak tunjuk dekat awak apa yang perlu awak fahamkan. Boleh nampak tak saya punya drawing di sini? Ataupun tak clear. Kalau tak clear sekejap sekejap. Saya jadikan dia putih. Boleh Okey, putih lagi nampak kot. Okey, ini adalah bahagian luar rumah awak. Yang dotted line saya ni adalah aras lantai. Ketinggian daripada aras lantai tadi nak pergi ke tingkat ram kaca Okey, tetap awak tadi dia adalah berukuran sebanyak 2100. Am I right? Okey, di sini bila dah awak dapatkan ketinggian 400 bagi tingkat ram kaca tetap, awak kena buat frame dia. Okey, frame dia ukuran nanti kita akan tengok lah. Okey, so di sini awak just dapatkan gambaran macam mana you nak divide dia punya panel tingkap. Okey, bilangan panel tingkap bagi tingkat ram kaca tetap, okey, awak boleh gunakan sekitar, dia ada range dia, ada julat dia, sekitar 3 ke 4 tu. Yes, very good. Okay, 3 ke 4. Tapi, apa? Ada tapi dia. My advice is, lebih mudah kalau awak gunakan 4. Nak cantik lagi, awak boleh gunakan kaedah pembahagi garisan macam ni. Kat mana saya nak lukis? Saya gunakan another colour boleh tak? Saya gunakan colour, okey. Sekejap Okey, awak boleh gunakan kaedah ini. Ni. Apa kaedah tu? Apa kaedah tu? Kaedah apa ni? Siapa yang ingat? Kaedah apa ni? Cikgu nak buat apa pula dah? Kaedah apa ni? Oi. What sort of method that I'm using here? Kaedah apa yang saya gunakan? Pembahagi 4. Kalau nak cantik, pembahaginya. Okey, ini betul-betul memang cun lah. Memang cantik lah. Tapi, awak kena tahu lukisan awak memang kecil sangat. Terlampau-lampau kecil. Jadi, ini saya tunjukkan kaedah terpulang pada awak untuk dapatkan mana yang cantik pada lukisan awak lah. So 1, 2, 3, 4. Kita gunakan 4. Nak guna 3 pun tak ada masalah. And then apa nak buat? Yang seterusnya, ni lama tak guna kan? Ke dah lupa? Apa ni? Nak buat apa ni? Bagi selari. Kita nak buat dia garisan selari. Sikit lagi. Saya agak sukalah bila nak tunjuk macam ni kan. Okey. Tu lah. So, gariskan. Katalah kita garis. Ni kena tunjuk kaedah, nanti awak tak tahu cara, tak tahu kaedah.
Okay, and then kalau di pihak awak letakkan satu lagi set square, you just anjakkan ke bawah lah. Saya tak apa, dia tak akan lari dah. Saya anjakkan, dia memang selari. So kita akan dapat gini. Okay, ni memang renyah lah. Awak nampak macam besar je kan, tapi drawing awak nanti akan jadi comel aja. Kocik, no. 1, 2, 3, 4. Lebih kurang macam gitulah. Okay, so jangan lupa keluarkan you punya peralatan. Ni ni ni. Bukan buat cincai . Kalau saya di sini pun saya buat betul-betul. Awak punya drawing apatah lagi. Memang kena gunakan peralatan. Ini yang dimaksudkan dengan kejuruplanan ketepatan. Memang kena satu persatu. Lakaran tak payah buat macam ni kan? Lakaran tak adalah. Lakaran ni awak boleh just buat frame dia, tingkap tu. You nak buat lebih kurang pun tak apa, you tak nak buat pun tak apa, just ada. Lokasinya ada. Di situ ada simbol. Ini tingkap rangkaca tetap. Saya buat pemilihan 4. Tapi sekiranya awak tak nak guna kaedah ni, awak boleh aja buat kaedah yang saya pernah tunjukkan dalam kelas sebelum ni lah. Bila kelas kita tu? Tahun lepas kan? Sebab kita dah masuk bangunan tahun lepas lagi. Masa awak form 4. Ingat lagi tak? Hujung tahun. Okay? So katalah ini yang nak awak lengkapkan awak punya panel. So kaedah, you tak nak buat kaedah ni. Katalah kan. Okay, awak masih lagi ada pilihan. Saya pilih 4 sebab saya suka angka genap. Saya akan tengok pada keluasan di sini ataupun dia punya ketinggian di sini. Saya andaikan dia berada di line sini. Ya, saya andaikan dia berada di situ. So saya akan draw one line. So ini dah jadi divide by 2. Kita dah dapat 2 panel. Tapi awak kena gunakan peralatan lah. Jangan je free hand. Understand Okay. And then bila dah terbahagi 2, you tengok pula pada rectangle yang kecil ni. Okay, kita andaikan dia berada tengah di situ. Ambil pembaris, draw one line. Okay. Tengok pula pada rectangle yang di bawah. You just draw another line here. So you akan dapat anggaran lebih kurang dia punya ketinggian panel tingkap awak. Sebab tu saya galakkan buat 4. Bila mana kita nak buat perkadaran pembahagi di sini. Kalau kita pilih 3, dia tak boleh lah you nak ganjil. Nampak tak? Hanya boleh dibahagi secara genap. Clear Boleh Itu kaedah nak melukis tingkap ram kaca ataupun tingkap ram kaca boleh laras. Ingat awak juga boleh memilih untuk melukis tingkap ram kaca boleh laras pada 3 lagi pandangan tingkap yang awak akan tonjolkan pada pandangan hadapan dan juga sisi. Selain dari tingkap berensel kiri atau kanan. Okey, so kalau dah masuk tingkap yang 3, 4, saya teruskan jugalah untuk tingkap yang boleh laras. Tingkap boleh laras pula dia dalam kategori 6, berapa? 6. Bukan 6 7 ke berapa? 7 ke 8. 6 tak diterima. Apa benda 7, 8? Samalah dengan 3, 4 tadi. Dia adalah bilangan panel tingkap ram kaca boleh laras. Okey. Kaedah nak melukis sama macam yang saya tunjukkan. Sama ada you nak gunakan cara A atau cara B terpulang pada awak. Boleh faham di situ jelas Understand? Faham. Boleh faham Tak faham lagi Okay. Bila dah tengok untuk yang seterusnya baru perasan. Dia di sini. Nampak tak? Okay. So dia dari bawah ni ke bahagian bawah tingkap awak and then you kena top up lagi 400 di sebelah atas. Okay. Itu yang berlaku pada tingkap biasa di sini. Tingkap ni. Okay. 900. And then top up di atas. Tingkap rangkaca tetap pun sama. 2100 dari level bawah and then top up 400 di sebelah atas. Jadi kedudukan dia sama macam tingkap yang inilah. Tingkap yang kita top up tu. Tapi tingkat ni awak tak perlu. Boleh faham Harap awak faham lah. Dah tersilap dah tadi tu. Sekejap, saya betulkan. Okay, so dia di sini. Kat situ. 2100 di sini and then kita top up lagi 400 di sana. Clear Yang tadi tu saya baiki dah, saya betulkan. Jangan tersilap pula.
So kalau you ambil ukuran keseluruhan, you akan top up lagi 400 lah. Okay. Boleh faham Jelas? Boleh ke? Ke ada masalah? Boleh. Boleh Okey, dia akan drop. Kita ambil ukuran daripada bahagian bawah tingkap and then size tingkap tu kita akan top up dia di sebelah atas. Okey, again dari aras lantai 2100 bahagian bawah tingkap and then tingkap ni bersaiz 400 dia top up sebelah atas. Okey. Kita tengok pula pintu pula dah. Tingkap, sekejap. Okey. Okey, kita tengok pula tingkap ni Tingkap yang ini pun sama je. Dari aras lantai dia adalah 900 dan ukuran ketinggian dia tadi adalah 1200. So ini adalah saiz tingkap. Tapi pada awak tadi diberikan 600. Kalau tak silap saya dia adalah 600 tingkap. Ni nampak Boleh nampak di sini? Dia ada 600. Jadi awak allocatekan lah untuk dapatkan orang kata tingkap tu supaya dapat lagi 3. Kita dah ada 1 tadi tingkat rangka cetetap. Boleh Okey, so pintu pun sama sahaja. Okey, pintu ni Okey, pintu rata dan ketinggian. Ni dia bagi ketinggian, dia tak ada sebut dari aras lantai. Agak berbeza pintu. Tengok pintu. Pintu dia bagi dekat kita 2100. Okey, dia punya ketinggian pintu. Sebenarnya dia kena up lah daripada aras lantai tu. Okay, you nak banner dia, you kena up lagi 1 mm. You tak boleh gunakan line sedia ada yang di sini. Line yang hitam ni tak boleh. You kena gunakan line yang colour kuning. Okay, so pintu. Ni pintu. Saya bawakan sedikit pintu di sini. Okay, so dari aras ni, aras lantai yang kita dah upkan 100 mm tu, you just sukat 2100 terus. Dia bagi terus dekat kita ketinggian pintu. Masih yang sama menggunakan frame eksternal dia. Okey, jelas tak di situ? Ukuran pintu, tengok di sinilah. Ni kelebaran dia 750. Saya kita akan explain. Pintu utama 1800. Tinggi pintu, semua yang dia bagi pada kita, ketinggian dia adalah sama. Yang berbeza adalah segi dia punya kelebaran masing-masing. Boleh faham? Okey, yang ni 750 untuk bilik air, saiz pintu dia. 1800 dia bagi kat kita untuk pintu utama. Dan pintu lain 900 dan juga pintu gelansar 3 panel dia bagikan dekat kita 3000. So you kena orang kata apa? Kena ingatlah apa yang dia bagi pada kita. Dia bagi 1800 and then dia bagi 900. Di sini dia bagi tahu dekat awak pintu berensel. Tingkap dia tak ada bagi tahu kat awak. Di sini you kena follow dia. Pertama sekali kita ada pintu rata. Pintu rata ni kita tak boleh nak tunjuk pada pintu rata bilik air. Memang kita tak nampak lah pada paparan side view ataupun you punya front view. Betul Cumanya ada dalam plan lantai sahaja. Boleh faham tak maksud saya? You tak boleh nak tonjolkan. Sebab bilik air awak pintunya takkan nak belah eksternal rumah awak. Dia mesti duduk di dalam rumah. Dalam ruang rumah awak kan? Boleh faham So, takkan ada pintu bilik air yang perlu awak paparkan pada PS ataupun PH awak. Okey, tengok pada pintu utama. Pintu utama awak adalah pintu berensel. Okey, ensel tanpa jenang. Ini pun kita dah explain macam studio kita. Saiz dia adalah 1800. Ingat ketinggian semua sama, 2100 sahaja. Okey, pintu berensel awak adalah 900 kelebaran. Pintu gelansar dia siap bagi dekat awak sliding door. Sliding door dia 3 panel, 3000 mm. So ingat yang itu kita ada 1, 2, 3, 4 jenis pintu. Nampak tak? Boleh faham tak? Cikgu, kiranya pintu ni dia duduk atas arah lantai. Dia duduk sama macam kita ambil sukatan tingkap tadi. Bila kita nak lukis, ni okey ni. Ni nampak ni? Atau tak apa nak nampak. Saya besarkan sikit. Tu okey, ni adalah level lantai konkrit kita. Okey, koridor lah kan. Kita panggil tu koridor. And then dia up.
up untuk dapatkan aras lantai. Sebab kalau you letak kat sini, you nak buka pintu tak boleh lah. Dia ada split level. Nampak tak? Okay, dia akan sangkut. So up. Ni dah ada up lah ni. Dah ada gap di sini. Nampak Boleh jelas tak di situ? Barulah kita akan start kita punya frame untuk pintu. Kita tak boleh terus pak ataupun letak dia di betul-betul bahagian bawah sini. Nampak Hello? Nampak. Boleh clear Yang lain okey ke? Boleh faham? Boleh. Boleh Okey, kita tak nak pergi pada pandangan hadapan. Yang ni kita tak nak tengok. Kita dah jelas untuk ketinggian. Ni, yang ni pun saya dah betulkan tadi. Okey. Daripada sini 900 daripada bawah, 2100 daripada bawah untuk dapatkan tingkap. And then you top up lah berapa ketinggian. Tingkat tadi 400. Okey, kita tengok sekarang. Sekejap. Satu. Saya lajak sikit boleh tak? Saya nak habiskan untuk, yang ni semalam dah okey Dah boleh Boleh tak kelas? Boleh. 900. Okey, jadi 900 adalah dinding ke garisan bumbung. Saya ulang sedikit. Okey, yang selebih di sini, sekejap. Okey, lebihan ini, okey, ukuran tu, dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 125. Daripada mana saya dapat 125? Saya just bahagikan kelebaran longkang 250. Saya just bagi dia center. Even though kita tahu dia ada kedudukan kejuruplanan dia macam mana. 1/3 semalam kita dah jelaskan. Okay. So 125 kena top up lagi sebelah sana. So pada awak lebih kurang dalam 1.5 lah. Sebab dia kecil sangat. Nampak tak? Ataupun you sukat dulu siap-siap 2.5 untuk longkang. Ni Ni longkang. Sukat dulu. Yang ini adalah 250 and then you just anggarkan dia duduk di tengah. Pun okey, boleh je. Dan satu lagi saya nak ingatkan, bila buat dotted line untuk bumbung, pastikan di persimpangan mesti ada L. Tak boleh awak buat macam ni and then situ ke situ. Tak diterima. Disebabkan tak ada join L shape di situ. Yang ini betul, yang ini salah. Clear Tu saya tak jelaskan lagi garisan bumbung tu. Nanti kita akan tengok lah. Okey, yang ni okey. Tak ada masalah. Saya rasa-rasalah. Kalau ada masalah, bagi tahu je. Okey, saya nak tunjukkan di sini. Boleh nampak tak? Ataupun ada lagi drawing yang lebih besar. Okey, saya cuba yang inilah. Okey, ni Semalam saya rasa saya dah explain sedikit pada awak. Katalah ini adalah bilik air kita. Okey, bilik air. Okey, ni pintu bilik air Okey, boleh nampak pintu bilik air. Ukuran dia 750. Clearance. Bersih ni. Dia punya luas bilik air awak 750. Clear. And then dia ditop up oleh semalam saya dah explain, so tak apa, hari ni kita explain lagi. Bahagian yang colour merah tu. Nampak tak? Bahagian yang colour merah tu merupakan dia punya kelebaran jenang. You boleh gunakan 1 mm lah. Sebab dia kecil sangat di sini. Boleh You just make one line. Sini pun satu garisan. Boleh faham tak di situ? Isn't it clear for you? Boleh. Boleh Okey. Satu seperkara lagi saya nak jelaskan pada awak di sini. Bila awak buat lengkung, ni sukuan, quadrant. Okey. Awak akan gunakan orang kata apa? Template. Ataupun you nak gunakan jangka lukis, ikut awak lah terpulang. Tapi kalau jangka lukis pada saya dia agak orang kata kecil lah. Kan? Dia punya jejari tu terlampau kecil. You bayangkan nak dapatkan ukuran 7.5 mm. Kecil sangat, susah nak putar. Jadi awak akan gunakan apa? Any idea? Do you have any idea here? Sekejap saya keluarkan nak bagi awak nampak clear. Okay, supaya awak tak buat kesalahan. Sekejap, saya padamkan. Ni buang, ni buang. Okay. Okay.
kita akan katalah you gunakan template ke, you gunakan jangka lukis ke, sama sahaja dia punya law dia. Okay. Katalah saya letakkan dia di bawah sini. Nampak ni? Nampak tak apa yang saya buat sekarang ni? Saya letakkan ni kedudukan ni, jangka lukis ni di sebelah ni bawah sini, dan saya pergi ambil dia punya tu kelebaran pintu. Okay. Dan saya buatkan curve. Satu. Nampak Okey, satu lagi saya letakkan di sini. Belah line sebelah atas bilik air awak. Saya ambil ukuran di sini. Okey, nak bagi awak nampak clear. Okey. Which one is the correct line? Which one is the correct point? Point bawah ke point atas? Nampak sah-sah terang sangat tu. Atas. Point atas. So di pihak awak pun jangan tersalah letak template. Understand? Kita tak nak awak tersalah letak template. Katalah you pergi letak template awak gini. Template awak bulat. Okay. Macam mana saya nak buat sekejap. I'm trying to bulat. Macam mana dia nak bergerak? Okay. Katalah ni template kita. Nampak template nak diletakkan, nak pilih yang sesuai. Katalah situ kena besarkan sedikit. Sekejap buang ni. Alamak. Dah terhilang lah pula dah. Okay, sekejap Sabar. Bagi tebal sikit. Okay, let's say saya ada bulatan kat sini. Okay, bulatan ni kita nak. Ni katalah ni andaikan template awak So katalah awak letak dia di sebelah bawah sini. Nampak Ni saya besarkan sedikit lah. Boleh tak besarkan? Okay, besarkan sedikit. Tak kat sini. Kita pakai border ni kan? Betul ni Ni saya letak dia di sebelah sini. Nampak ni? Bila saya letak dia macam ni macam ni template ni. Okay. Dia punya curve dia dah jadi tak betul. Nampak tak? Sedangkan yang betul tadi adalah yang bahagian belakang ni. Boleh nampak tak? Tadi saya tunjukkan pada awak menggunakan jangka lukis. Sekarang saya tunjukkan pula bila mana awak menggunakan template. Andaikan yang hijau ni adalah template. Katalah awak adjust supaya dia berada di sebelah luar titik Dia letak kat sini. Nampak ni? Ni dah hujung ni, titik ni. And then bahagian sini kat sini. So you terus buat dia punya curve. Tak betul Yang sebetulnya awak kena letakkan di sebelah atas gitu. Nampak Ni saya naikkan dia ke sini. Okay. Barulah saya boleh lukis lengkung ini. Okay, jelas tak di situ? Cara nak menggunakan template, kaedah nak meletakkan kuadran untuk bukaan pintu awak. Bagi pintu berensel. Understand? Boleh nampak clear Di bawah salah, kena ambil yang di atas. Jangan ada yang buat silap lah. Banyak benda-benda remeh di sini yang kadang pada awak nampak macam senang, klise. Cikgu. Ya. Kalau guna tu pembaris Perancis tu boleh buat garisan tu. Buat yang lengkung. Lengkung Perancis. Nak buat pintu ke? Nak guna apa tu? French curve. French curve ke? French curve ke flexible curve? Flexible. Oh, flexible tak cantik tau nanti. Dia jadi tak smooth tau. Ini kecil je ni. Dia jadi nanti tak nampak lengkung, dia nampak straight line pula. You try lah kalau you dapat buat cantik. Tak ada masalah. Saya tanya. Tapi gunalah, saya rasa lebih sesuai guna template yang kita bekalkan pada awak tu. Okay, so di sini awak jelas Jelas bukaan pintu dia macam mana.
Yang tadi tu okey Aiman Boleh Boleh. Boleh Okay, good. So, ada apa-apa persoalan tak yang awak tak faham? Ini adalah jenang ataupun frame pintu. Okay, jenang. Just draw one line, kecil aja. Dua-dua bahagian. Pusat bagi kuadran di atas ni, belah dalam. Line bilik air seperti mana yang ditunjukkan. Okay, kita tengok pada yang ini pun, it will be the same thing. Okay, yang ini adalah bukaan pintu 900, clear, bersih, net. Okay, so apa yang perlu di top up pada kita adalah you top up di sebelah luar untuk jenang dia. Tak sama macam paparan pada pandangan hadapan tadi. Sebab tu saya tak jelaskan pada pandangan hadapan, saya fokus pada pelan lantai untuk dia punya kelebaran ataupun bukaan pintu masing-masing. Boleh jelas tak di situ? Sama juga kes di sini. Okey, ni Okey, saya tunjukkan pintu bilik air. Saya pun dah tunjukkan pintu berensel yang saiz dia adalah 900. Tadi 750. Dah ada 2 pintu. Ingat ketinggian dia adalah 2100 up 100 daripada aras konkrit awak lah, lantai konkrit. Okey, yang ketiga kita ada pintu berensel tanpa jenang. Bukaan ataupun dia punya clearance dia adalah 1800 and then you top up jenang dia di sebelah luar. Jenang ni dilukis dalam dinding bata berlepah lah. Understand? Okey, ada sedikit lagi benda yang saya kena explain pada awak sebelum awak start melukis. Okey, dan pintu gelansar pun sama. Cuma ukuran dia adalah berapa? 3,000 kan? 3,000. Yang itu kita akan, kalau you ada masalah, kita akan explain. Untuk hari ni, saya akan terus pergi pada, sempat tak? Untuk dinding lepas, sekejap lagi saya akan buat dinding berlepah pula. Okay? Untuk yang 3,000, pintu gelansar, saya rasa kat sini saya tak ada contoh. Sekejap. Let me see. Tak ada. Pintu gelansar awak ada masalah tak? Ni pintu gelansar kita. Okay. If you need explanation. Dia minta kat kita kembar 3. So you have to choose this one lah. Ikut betul-betul exactly the same as given in your textbook. Okay, as for the symbol. Ni adalah simbol-simbol. Boleh jelas Okay, ini yang saya nak jelaskan pada awak betul-betulnya. Ni ketinggian dia ada gap naik ke atas sedikit. Nampak tak? Ini yang ditunjukkan. Simbol ni, simbol tingkap di sini, dia tak sama macam buku teks. Dulu memang kita pakai macam ni lah. Tapi sekarang buku teks dia frame gitu je. So, we just follow lah. Nak kata salah tak boleh lah because our reference is this one. Okay, our textbook. Sepatutnya dia akan datang jenang, dia tak datang frame sekeping gitu. Dia akan datang macam ni. Tapi tak apa, ini bukan awak punya masalah lah. Okay, so berbalik kepada pintu, make sure dia ada gap naik 1 mm. Okay, tu tak ada masalah saya rasa. Saya sekarang nak explain pada awak. Sekejap saya tukar paparan sekejap. Cikgu, jenang macam mana nak buat bagi dia duduk tengah-tengah? Duduk tengah-tengah macam mana? Garisan V jenang. Apa benda? Garisan betul-betul. Sekejap. Ada. Ni bukan jenang sayang. Ini adalah pintu berensel. Berensel. Saya tak explain dekat awak Okey, kalau you perhatikan cara kita nak tentukan ensel kita berada sebelah kiri atau kanan, kita tu sendiri kena berada di sebelah luar rumah kita. Kalau kita duduk di dalam rumah, kita tak boleh nak identify pintu berensel kiri atau kanan. Kita kena berada di sebelah luar rumah, barulah kita boleh identify pintu kita ni berensel kiri atau kanan. So kalau saya berada di sebelah luar, ni luar lah kan? Luar rumah, saya nampak pintu ni adalah pintu berensel kanan. Okey, yang ini adalah tombol pintu. Enselnya di sebelah kanan. Clear Okey, berbalik kepada soalan Khairil tadi. Macam mana nak tentukan yang ini? Yang ini adalah, it's about right in the middle. Dia sepatutnya berada di tengah-tengah pintu ni lah, di sebelah dalam. Ni mungkin agak blur lah tapi nampak sedikit lah. Ni sini. Dia tengah-tengah lah daripada ketinggian 2000, berapa tadi tu? 2100 and then
ketinggian you tolak sikit lagi dengan dia punya frame sikit dalam 2000. Dia dalam 1000 lah macam tu lebih kurang. Boleh faham Boleh. Boleh So dia just about right in the middle lah. Okay. Tombol ni sama ada awak nak lukis pun boleh, tak lukis pun tak apa. Tapi once awak lukis, pastikan bulatan dia tu awak lukis cantik lah. Jangan freehand. Itu je. Nampak Tombol pintu tak wajib lah. Yang wajib adalah encel. Kalau dalam soalan nakkan pintu berencel kiri atau kanan, awak wajib tunjukkan dia sebagai encel kiri atau kanan. Okey, ada lagi tak soalan selain daripada itu? Saya nak pergi pada paparan untuk tunjukkan awak. Kena tunjuk, kalau tak nanti you tak nampak. Okey, let's say saya ada sekejap. Saya ada line. Garisan saya let's say warna hitam lah, warna purple lah. Okey, saya lukis besar kat sini. 1. Okey. And then saya besarkan Size ni saya besarkan. Pada awak mungkin dia kecil lah. Okey. Saya besarkan sebesar-besar alam. Ni adalah dinding kita. Katalah dinding. Let's say somewhere around there. And then I'm having at my corner here. Just roughly to show you this. Okay, and then this one. Boleh lah lebih kurang. Okay, so katalah saya ada saya nak lukiskan okay, apa ni? Saya sebenarnya nak lukis kata apa? Kata apa tu? Saya punya bagi colour lain sikit. Ni. Ini adalah apa sebenarnya? Anybody knows that? Jangan rumah. Tiang lah. Boleh Tiang. Okey, sekarang ni kalau kita refer, mari kita sama-sama refer buku teks, okey. Awak buka pada dinding bata muka surat 144. Okey, 144. Dia ada bata berlepa kan? Yang dia punya kaedah melukis dia adalah dinding bata. Kalau dinding bata, simbol dia ada 2 line macam tu. Nampak tak? Ada 2 line gitu. Ni saya lukis di sebelah luar lah. Nampak Ni dinding bata. And then ada garisan ni. Garisan tu. Tu dinding bata. Lebih kurang macam ni lah. Okay. Bila you tengok ni je, ni adalah dinding bata. Tapi disebutkan pada kita adalah dinding bata berlepa. Okay. Ada dinding bata berlepa. Soalan dia dinding bata berlepa. So, apa yang kita nak buat sekarang adalah, okay, kita akan lukiskan satu garisan agak nipis sahaja. Mungkin kurang daripada 1 mm kot. Bagi nampak line. Sebenarnya ada, tapi dalam drawing awak dia nampak terlampau kecil lah. Jangan guna besar sangat Jangan guna 1 mm tu besar juga tu. You boleh guna separuh lah. Bagi nampak just very tiny line di situ. Awak nampak tak apa saya lukis ni? Ke tak nampak? Nampak So akan ada 2 line di situ. Di sini pun ada 2 garisan. Rapat, betul-betul rapat. Just bagi nampak 2 line. Ni tedious job lah untuk awak ni. Pada awak, drawing awak akan jadi lagi kecil. Okay, so I just buang this one. Okay, so kita ada lepaan dinding kita. Nampak tak? Ini macam plaster. Ashraf dia tahu lah plaster. Bila ada rumah, you construct rumah, batu bata akan naik. Sama ada kita gunakan batu bata simen yang you nampak gerutu-gerutu tu dia tak cantik, tak smooth kan. Ataupun dia gunakan batu bata terakota yang color orange, color dark orange tu. Batu bata tu dia mahal, dia sejuk. Okay. So dia akan nampak tak cantik. So nak cantikkan dia, kita kena buat finishing. Kita akan buat lepaan pada dia.
ataupun dia panggil plaster. Okay. Kontraktor panggil plaster, tapi dalam istilah kita adalah lepa, bata berlepa. So kita akan buat lepaan di sini. Nampak tak? For both side lah. Untuk yang ini pun kena, yang di sebelah sini. Yang ini adalah tiang dia. Tiang tu saya dah bagi ukuran dia seperti mana dalam soalan kita lah. You kena refer tiang berapa dia punya ukuran dia. Nampak Okay, tiang dia 150 kot sebab yang ini pun dah 150. You check balik. Okay, so tak habis lagi. Tugas awak adalah untuk melukis 2 garisan selari pula. Berapa dia punya kecondongan? Kita gunakan 45 darjah dan jarak ataupun gap antara jangan terlampau rapat. Buat lebih kurang, andaian dia lebih kurang. You buat cantik lah. Ni saya just gitu-gitu. So, ni kena gunakan 2 side square. Buat secara tenang. Dia akan ambil masa yang panjang. Sebab tu, my advice is start from now, start from here. Okay. Jangan tunggu hari dah penamat baru kat kalut baru nak buat. Jangan. Okay, this is my advice lah. Kalau di sebelah sini condongnya 45, kat sini pun akan ikut sama. Macam mana nak buat tu? Dia gap dia bukan di gap dia di bahagian dalam lah. Kita ambil bahagian dalam lah. Yang letak sebelah luar pula. Ni nampak macam tak cantik saya buat kan? Okay, dia sebenarnya gini lah. Senang nak buat ni lah. Sekejap. Katalah saya ada tu saya besarkan. Okay, saya ada satu lagi. Katalah ni dinding Katalah ni dinding. Okay, so nak buat batu-batu berlepa tu, saya buat sesatu kat sini. Starting from here. Katalah 45 darjah. Okay. Okay, lawa-lawa lah Okay, dan awak habiskan the whole part of your house, of your building. Boleh? One part. Boleh ke? Nipis ke? Very tiny. Okay, another thing here is what I'm trying to show you is this one. Let's say ini adalah garisan longkang kita. Saya besarkanlah sedikit. Jangan anggap besar. Awak pun kena besar. Saya just nak tunjuk dekat awak. Okay. Let's say this is our bumbung. Simple aja bumbungnya. Okay, my bumbung is let's say. Katalah saya gunakan sudut berapa tu? Ni Okay, tak apa. Bumbung kita buat kejap lagi. Okay, katalah saya buat dulu. Garisan bumbung. Ni untuk bumbung specialize untuk bumbung. Okay, katalah saya lukis garisan bumbung about center about center. Okay. Okay, sini. And then sini juga. Boleh nampak tak paparan pada awak ni? Boleh. Ain okay, Ain? Tak dengar suara Ain. Okay. Sekarang macam mana kita nak lukis kita punya sambungan? Katalah saya ambil bumbung, just a very simple bumbung limas sahaja. Okay, so katalah ini sudut yang saya gunakan adalah 45. Katalah 45, let's say somewhere around here. And then this one is so macam tu, lebih kurang lah So saya akan buat. Okay. Katalah gitu. Okay, di mana kesalahan yang saya lakukan? Kalau tak nampak sekejap, keluarkan magnifier. Okay. This is as for the edge. This one. Nampak Dia punya edge. Ataupun dia punya bucu. Nampak? Garisan dua line solid tu adalah garisan longkang. Garisan putus-putus merupakan garisan bumbung. Okay? Saya bergerak lagi, saya pergi ke bahagian bawah. Nampak? Okey, dah azan. Kejap Yang ketiga, nampak? Okey, apa beza dengan yang keempat? Anybody can explain? Yang keempat dia sampai ujung.
Yeah. Which one is the correct one? Yang mana satu betul? Yang sampai hujung tu betul ke? Yang sampai tak hujung tu betul? Cakap pun dah tak betul lah ni. Which one? Hurry up. I'm going to finish my class. Sampai hujung. Last. Any other answer? Amar ada Amar? Dah. So what's your answer? You want it to be until right here? Okay, saya bagi AB lah, senang. Lupa dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, A atau B? Yang dua lagi tu A lah. Okay, A atau B? What is your answer? A or B? A. Louder? A. So, A betul So, pada part awak, okay, pastikan awak follow yang A. You don't have to do this. Jangan sampai hujung longkang. Sebab kalau you buat sampai hujung longkang, kejurupelanan awak memang out. Maksudnya awak sendiri pun tak faham apa yang awak buat. Sekarang ni, awak kena jelas, kena fahamkan betul-betul garisan bumbung kat mana, garisan longkang di mana. Barulah boleh awak teruskan kerja-kerja melukis awak tu. Boleh jelas di situ Clear? Clear. Ke dah mengantuk dah? Dah flat gila dah habis dah tak boleh pi dah. Okey, ni bahagian luar. Ada lagi cikgu ni Banyak sebenarnya. Ada lagi ni Okey, ni ini untuk koridor luar. Okey, lantai sebelah luar awak. Okey. Bila awak melukis bumbung, katalah bumbung awak kat sini. Sekejap. Awak ada koko kan? Ya. Okey, ni katalah garisan bumbung awak. Ni Okey, garisan bumbung. Atau lagi tu. Drop. 150. Ni lebih kurang je ni. Okay. Okay, itu bumbung dia. And then, saya nak check sama ada drawing yang saya buat ni betul ke tak betul. So, apa yang boleh saya buat adalah betul-betul bahagian hujung ni saya letakkan dia ke bawah. Okay, betul ke salah? Bawah tu baik lah. Ni bawah ni adalah aras konkrit yang apron awak tu. Salah. Apron. Betul ke salah? Ni bumbung, ni apron awak, longkang akan ada kat sini. Longkang kita tak lukis pada pandangan hadapan. Betul. Memadai, Betul. kita faham. Betul. Yang ini betul sayang. Jangan you pergi buat bumbung macam ni pula. Banyak dalam apa? Dalam bangunan ni. Telah kat situ. Okay. And then you pergi buat situ. Okay. Bila awak check, awak turunkan dia ke bawah. Ni betul-betul hujung dia akan duduk kat sini. Yang ni tak betul lah. Yang ini kalau air hujan turun, dia bukan masuk, dia akan terpecik habis kat rumah awak ni. Kat lantai apron tu. Nampak tak? Jadi kejurupelanan dia kata memang macam ini. Dia lebih kurang dalam separuh daripada 250 awak lah, bukaan longkang awak. Okey, saya rasa itu sahaja.
Letih Okey, ada soalan? Tak jelas, nanti kita ada lagi part-part yang pintu gelangsa kita tak explain semula pada awal. Ada beberapa perkara-perkara yang penting jugalah. Okey, tak apa, kita akan bukan tak boleh tanya awak boleh tanya. So jangan susah hatilah. Okey, siapa yang tak join kelas? Zul Hakim ada? Okey, sebelum terlupa pastikan awak punya kehadiran sentiasa awak update dalam link yang saya dah pinkan dalam grup tu. Boleh tak? Siapa yang tak ada dalam ni? Aiman dia ni dia nak jadi imam masjid. Okey. Dia kelak sah. So, Fairuz ada? Fairuz ada? Hai, pakak diam je ni. Oh, Fairuz ada. Okey. So, selamat menunaikan solat dan tadi siapa baca doa? Khairil kan? Okey, tutup majlis. Pak saya dah habis dah ni. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thanks for joining our class. Our attendance today is 100%. Tahniah dan jangan lupa tolong key in untuk link yang kita bagi tu dan terus buat latihan. Okey? Jangan duk simpan lagi dah. Dah boleh dah. Kalau ada terlampau banyak sangat ilmu yang masuk hari ini tu tak faham, boleh aja tanya. Okay, that's it for today. Selamat solat. See you. Assalamualaikum.